Any question regarding the assignments? Tak ada? Semua faham? Nak kena buat apa? Bantu explain je lah. Saya malah nak explain, saya minta you tanya soalan kalau tak faham. You all semua dah baca kan? Saya tak berapa ada suara ni, Hillary. Kejap Semua saya belum faham, baca. Belum baca? You all ni. Okay, so basically saya dah bahagikan group ikut saya nama tu dan saya dah bagi nama company kan dalam file Excel tu. Satu file lagi. Saya dah bagi nama company dan juga group. So apa yang you kena buat ikut panduan yang saya bagi ni lah. Alright, ikut panduan ni. So tugasan ni group assignment ni 20%. Biasanya 15% untuk report dan 5% lagi untuk sorry doktor. Kelas doktor. Record class. Record class. Okay. Teamwork. Presentation 20% untuk teamwork. Yang teamwork ni biasanya you all kena buat peer review lah. You all akan nilai you all punya peers. You all punya teammate nanti. You all kena nilai sini. You akan bagi markah untuk you punya teammate. Untuk markah teamwork. Okay. So semua sekali campur dapat 20% lah. Alright. So maksimum you punya report tu biasanya saya tak suka banyak-banyak sangat. Yang jadi 40 ni sebab student-student sebelum ni selalu cakap terlebih. So maksimum ni 40 lah, jangan ada lagi yang terlebih. Faham tak? Faham tak kelas? So make sure you punya report tu jangan panjang sangat. 30 lebih lah, kalau dapat 30 tu cun lah, just nice. 30, 35 macam tu okey lah. Jangan lebih sangat. Saya pun nak baca banyak sangat sebab dia stand for 20% saja kan. So jangan banyak-banyak sangat. Biar dia pendek dan padat lah. Make sure you punya point tu ada. Mesti make sure point ikut guideline yang saya bagi. Tak payah nak meleret panjang-panjang sangat. And then kalau kata macam, nanti saya akan jelaskan sikit nanti. Okay. Macam biasa, reference mesti ada dan you all juga kena buat ni kena buat turning in report. Mesti tidak lebih 20%. Ini untuk mengelakkan biasalah you all copy ke plagiat senior punya kerja ke apa ke. Right, so untuk mengelakkan yang tu you all kena buat ni. Turning in. Alright. Okay, due date 21 Jun. So lebih kurang 2 bulan lah. 2 bulan dari sekarang. Anything, any change, saya akan inform lah kalau ada perubahan apa-apa. Okay, saya akan inform dari masa ke semasa lah. Okay. So basically you punya content tu ada ni lah. Make sure ada ni. Kalau tak ada, tak dapat markah. So saya punya penilaian nanti based on point-point yang saya bagi ni lah. Okay. So dalam tu mesti biasalah background tu mesti cerita pasal company. Company background. And then company tu apa yang dia buat. Produk apa, servis apa yang dia offer. Alright. Mission, vision semua. Okay. Dan saya bagi tips kat sini, kalau you nak pendekkan sikit penerangan tentang background of the company ni, you letak macam structure apa semua tu, organizational structure apa semua tu boleh letak dalam appendix saja. Faham So tu korporat, pemegang saham, kalau you tak nak letak dalam write up tu pun you boleh letak dalam
structure. Biasanya you copy je kan benda-benda ni kan, you bukan nak type sendiri pun. Betul tak? You copy je daripada laman web dia kan. So you letak dalam ni. Dalam apa? Appendix. Okay. Gelak tu betul lah tu. Okay. Kemudian ini point yang paling penting sekarang ni, internal dengan external analysis mesti ada lah internal analysis. So dalam internal analysis ni you kena buat audit kepada semua fungsi yang ada dalam organisasi lah, especially you punya vision, mission, structure apa semua tu, you bagi komen je kat sini. Kalau boleh bagi komen sikit. So masa you nak listkan you punya strength dengan weaknesses tu, mungkin kalau you tengok vision dengan mission tu clear, objektif pun clear, kalau dia ada bagi objektif, mission and vision dia very clear, senang dipahami. Okay, ada semua elemen yang sepatutnya ada dalam mission. So you boleh kata situ you punya mission and vision very clear. Itu dah jadi strength. Itu jadi salah satu kekuatan. So untuk listkan kekuatan dan kelemahan ni, evaluate, jangan terlepas evaluate juga vision and mission. Okay. So kalau vision dia tak jelas dan sebagainya, you boleh letak sebagai weaknesses, kelemahan. Jadi susahlah you nak achieve whatever you have planned kalau vision and mission pun tak jelas kan. Okay. Itu tips dia kat sini lah. Alright. Saya nak you listkan 10 strength dan juga 10 weaknesses. Okay, so you all jangan bahagikan tugas, seorang buat internal analysis, seorang buat external analysis, jangan macam tu. Saya lebih suka kalau you all semua sit together, discuss together. Sebab mungkin you tengok benda tu sebagai strength, tapi sebenarnya dia adalah weaknesses. So jangan buat menggunakan satu kepala saja. Sebab ini adalah group assignment. Di sinilah you ada kekuatan sebuah team tu. Right? Saya memang boleh detect lah kerja seorang dengan kerja ramai-ramai macam mana. Make sure. Alright, ada soalan nak tanya berkenaan dengan analisis dalaman ni? Internal analysis? Ya, Hillary. Report ni kita buat dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu? Bahasa Inggeris lah. Bahasa Inggeris. Lepas tu Turnitin tu di mana kita nak submit tu nanti? Supaya nak tengok Turnitin. Doktor ada sediakan kah? Nanti saya akan cuba sediakan dekat you punya online learning. Okay. Saya akan cuba sediakan. Itu saja. Itu saja. Lain ada lagi tak? Ada. Okey, seterusnya adalah external analysis. Kita akan cover topik external analysis tu hari ni lah. Alright, so dalam external analysis ni macam biasa you kena listkan 10 opportunity dan juga 10 threat. Sama macam internal analysis. And at the end of your analysis tu, bila you dah senaraikan 10 opportunity dan juga 10 threat, you kena bangunkan EFE metric. Sama juga macam internal analysis ni ya. At the end of your analysis tu nanti you kena develop IFE metric. So kita nak tahulah skor dia berapa. Dia punya weighted score dia berapa. So kesimpulannya you boleh buat daripada IFE metric tu macam mana. You are strong internally or weak internally. Dan inilah you kena explain lah skor yang you dapat tu. Tapi untuk yang external analysis ni ada 2 metrik yang you kena develop. Nanti kita akan belajar lah EFE dan juga CPM. CPM ni untuk competitive profile metric. Okay, you kena buat comparison dengan at least satu kompetitor. Okay. Seterusnya bila dah ada EFE dan juga IFE metric, you kena bangunkan SWOT lah, SWOT metric. Dalam ni you kena propose lah, you kena propose strategi yang mungkin sesuai mengikut internal dan juga external factor yang ada. Mengikut internal dan juga external condition of your company, you kena propose strategi yang sesuai. Nanti pun kita akan belajarlah dalam kelas. Okay. Dan selain daripada SWOT metric, you kena bangunkan juga QSPM metric. QSPM metric ni adalah untuk selection sebenarnya, untuk pemilihan. Dalam SWOT ni ada presentation.
Ada presentation. Ya, Hillary? Okay. SWOT matrix ni di sini untuk you propose. Dalam ni you propose beberapa strategi lah, alternative strategi. Tapi untuk QSPM ni digunakan untuk pilih, untuk you choose the best strategy, select the best and suitable strategy for your company with justification. Alright. Kemudian selepas you dah buat benda ni, yang akhir sekali ada elemen ni jugalah, how you will evaluate your strategy. Ini part strategy evaluation and monitoring. Okay. So di sini nanti kita akan belajar jugalah tentang strategi evaluation ni. Alright. Tapi kalau you baca sendiri pun boleh faham, simple saja. Okay. Kalau tak sempat sekali lagi you nak buat dulu pun boleh untuk strategi evaluation ni. Alright, dan seterusnya mesti ada conclusion lah, conclusion, kesimpulan, komen dan sebagainya lah. Okay, yang biasa. Kemudian mesti ada citation, your write up tu nanti, anything you bagi definisi ke, you bagi apa ke, mesti ada citation dan di belakangnya mesti ada list of reference ataupun bibliografi lah. Rujukan ataupun bibliografi. Kemudian appendix. Mana yang you rasa boleh letak kat appendix, gambar-gambar ke apa semua boleh letak dalam appendix. Okay? Ada soalan lagi nak tanya? Clear? Boleh Right. Okay. So saya ingatkan dekat sini, you all semua adalah final year students kan? Student yang dah mature, orang kata dah mature, dah matang dah. So hopefully you punya assignment pun mencerminkan kematangan you all lah. Jangan ada yang tak buat table of content lah, yang tak buat paging lah, yang tak buat justify you punya write up tu. Okay, so tunjukkan ketelitian you all, macam mana you all buat betul-betul lah, jangan asal siap saja. Mesti buat betul-betul, ada structure yang cantik, senang orang nak baca, senang orang nak rujuk. Okay? Semua tu saya rasa you all dah biasa dah, bukan semester 1 kan. Right? So mesti find elok, mesti hantar hard copy juga kat saya nah. Okay, you all semua nanti lepas raya dah balik mai sini kan? Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan berkenaan dengan assignment, kita akan jumpa lepas raya. Okay, jumpa lepas raya insyaAllah. Lepas raya saya dengar kita sambung online juga sekejap kan? Untuk habiskan tempoh bertenang tu, tempoh kuarantin tu. Balik raya kan macam-macam. Okay, so kita akan sambung online juga, mungkin 2 minggu kot. So lepas tu baru kita akan jumpa face to face insyaAllah. Okay. Saya nak revise sikit lah yang chapter tu. Sana. Sebelum masuk chapter 3, saya nak revise sikit. Okay, part yang terakhir dalam chapter 2 tu, which is about IFE matrix. Hari tu kita go through laju kan, sebab masa dah nak habis. Okay, saya nak revise sikit je kat sini. Okay, so biasanya lepas kita dah highlight, list kan kita punya strength dengan weaknesses semasa buat internet analysis tu. Okay, kita akan develop IFE matrix. Sama juga dalam group assignment tu nanti, you kena develop matrix macam ni lah. Okay, you punya matrix will look like this. Okay, so yang paling penting kat sini, you kena bagi dia punya weightage dengan rating ni. Okay, you all faham tak lagi macam mana nak bagi weightage dengan rating ni? Based on explanation kelas yang lepas. Faham tak? Pavitra? Pavitra, are you there?
Ya, doktor. Pavitra faham tak? Boleh tak doktor explain sekali lagi? A little bit. Saya juga nak kena explain. Macam mana dapat ni 0.05, 0.07 ni macam mana dapat? Pavitra? Weightage ni menunjukkan apa? Kelas? Semua blur. Pavitra, tak ingat langsung? Kalau tinggi tu baik. Saya tak ingat pasal weightage ni. Baik ke apa? Weightage ni represent for what? Weightage dulu, weightage. Weightage ni menunjukkan sama ada faktor tu penting ataupun tidak. Dia punya importance dia. Importance dia. Kalau kita letak tinggi, maknanya hampir kepada 1, itu maknanya very important lah. Semakin rendah dia punya weightage ni, semakin kurang importance. Kurang penting. Right? Contoh dalam table 6.0 ni kan, kalau kita tengok kat sini, weightage yang paling tinggi sama ada untuk strength ataupun weaknesses dia kat sini, weightage yang paling tinggi 0.15. Betul? 0.15 ni yang paling besar, dia punya pemberat dia. So, untuk revenue from repair dan juga location, location of store. Alright? So, dua faktor ni dinilaikan sebagai paling penting lah untuk syarikat dia, untuk dia fokus. Paling penting dan dia perlu beri perhatian yang lebih lah untuk dua faktor ni. Okay? Sebab mungkin dia akan memberi impact yang besar lah kepada syarikat. Macam tu. Okay? So, weightage ni you kena assign paling besar dia punya jumlah dia ni boleh cuma kena sampai 1. Tak boleh lebih 1. Okay, jumlah keseluruhan ni, kedua-dua strength dan juga weaknesses ni, kalau you macam assignment you, saya minta you bagi 10 strength dan juga 10 weaknesses kan. So ada 20 item lah kat dalam tu, ada 20. So jumlah daripada 20 item tu dia mesti sama dengan 1. So nanti bila you buat assignment, you kena divide wisely lah. Kena divide wisely. You adjust ikut keutamaan. Alright, faham ya? Tu untuk weightage. Untuk rating pula, kalau untuk strength, rating dia cuma 3 dan 4 sahaja. Rating dia 3 dan 4 untuk strength, 1 dan 2, rating 1 dan 2 untuk weaknesses. 3 apa maksud dia? Kelas, rating 3 apa maksud dia? What mean by number 3? Minus strength. Number 3 maknanya minus strength. Maknanya dia kekuatan, tapi kekuatan tu tak apa orang kata, impact dia tak tinggi sangat lah. Dia minor saja. Alright. Kalau kita letak 4 tu, yang tu adalah major strength. Kekuatan utama. Right. Manakala 1 adalah untuk major weaknesses. 1 rank number 1 adalah major weaknesses. 2 adalah minor weaknesses. Okay, dia terbalik macam strength lah. Okay. Kemudian seterusnya bila dah letak weighting dengan weightage dengan rating ni, you kena darabkan weightage dengan rating untuk dapat weighted score. Weighted score untuk each of item lah. Each of item kat sini. Okay, so bila dah dapat weighted score, you kirakan semua. Semua sekali. Daripada strength dan juga weaknesses. Campurkan semua sekali. Campurkan semua sekali, you akan dapat you punya total weighted score kat sini. So total weighted score tu dia boleh, apa orang kata, range dia daripada 1 hingga 4. Maksimum 4 lah sebab kita punya rating ni 1 hingga 4 kan. Kat sini 1, so 1, 2, 4, so paling maksimum pun 4. Dia punya cut off point dia 2.5. Kalau you dapat kurang daripada 2.5, normally kita boleh
conclude dia sebagai weak internally. Your company is weak internally. Secara dalamannya you agak lemah, means that you ada banyak kelemahan berbanding dengan kekuatan. So you perlukan banyak improvement lah, so that you can improve your internal condition. Okay. Kalau you dapat skor you lebih daripada 2.5, dapat 2.7, 2.8, 3 dan sebagainya, itu menunjukkan you are strong internally. Okay. You ada kekuatan yang lebih berbanding dengan kelemahan. Clear? Boleh tak? Macam dia kata kat sini lah. Daripada table tadi kita boleh kata two most important factor. Nak tengok penting tak penting, faktor mana yang penting ataupun tak tu. Ini kita based on weightage. Macam saya kata tadi, weightage yang paling tinggi adalah 0.15 tadi adalah untuk revenues from repair dan juga location of the store. Okay, so yang ni based on weightage dia. Right, the store is doing best on average customer purchase amount dan juga in-store technical. Kalau tengok kat balik kat sini, yang ni based on dia punya rating sebenarnya. Average customer purchase dan juga in-store technical. So ini adalah kekuatan dia yang major lah. Kekuatan yang major tu yang kata doing best tu. Right? The store is having major problem with, major problem biasanya kita tengok major weaknesses. Major weaknesses yang nombor 1 lah. Yang nombor 1 ni, contoh dia kata carpet and paint in store, bathroom, revenue from business down 8%. So yang nombor 1 ni semuanya kelemahan yang major. Okay? Kita boleh extract daripada IFE matrix kita tu lah. Right, the matrix use substantial quantitative rather than vague statement. Kalau boleh item-item yang you guna kat dalam ni sebagai you punya strength dan juga weaknesses tu, kalau boleh gunakan quantitative statement saya kata kat sini substantial quantitative rather than vague statement. Daripada yang subjektif tu dia susah sikit kita nak ukur. Okay, better guna yang dalam bentuk kuantitatif sama ada dalam bentuk percentage dan sebagainya. Okay, so ini saya dah cerita dah. Okay, 2.5 maknanya on average. So there are more rooms for improvement. Ada banyak benda yang boleh improve lagi. Okay, settle lah untuk chapter 2. So ini first thing yang you kena buat untuk group assignment. Okay, selain daripada kena ceritakan pasal background of your company, you kena identify strength and weaknesses. Macam biasalah, ada banyak benda you kena go through satu-satu, financial, marketing, alright, operation, go through satu-satu untuk tahu apa kekuatan dan kelemahan. Okay? Kemudian kita akan tengok chapter 3. Okay. Chapter 3 sama macam chapter 2 juga. Kita nak buat analisis juga, tapi analisis tentang external condition, keadaan luaran ataupun persekitaran organisasi kita. Okay, external audit. So di luar organisasi biasanya is about pernah dengar tentang PESTEL kan? PESTEL analysis. Pernah dengar tak? Kelas? Pernah. PESTEL analysis. PESTEL tu apa? Jamin? Jamin tak boleh on mikrofon ke, Jamin? Jamin tak boleh on mikrofon ke? Ada roommate. Roommate ada kelas juga. Clash Okay. Right. So PESTEL, political, environmental, economical,
Semua-semua tu lah, saya rasa semua dah pernah dengar dah, social apa semua tu. Okay, so the main purpose of external audit adalah untuk kalau kata internal nak tahu strength dan weaknesses, untuk external pula kita nak identify opportunity dan juga threat. Sebahagian lagi daripada SWOT. Sebenarnya kita sekarang ni tengah buat SWOT analysis lah. We are doing SWOT analysis. SWOT analysis. SWOT adalah untuk strength, weaknesses, opportunity dan juga threat kan. Kita dah buat sebahagian daripada SWOT semasa kita buat internal analysis. Sebahagian daripada SWOT lagi adalah untuk identify opportunities dan juga threat. Peluang dan juga ancaman. Ini SWOT analysis sebenarnya yang kita tengah buat ni. Internal dan external audit ni is actually about SWOT analysis. Right, so daripada SWOT analysis ni lah yang akan kita gunakan untuk develop pula SWOT matrix nanti. SWOT matrix tu lain sikit, yang kita guna untuk develop strategi. Kalau SWOT analysis ni untuk identify internal dengan external factors. Right? So basically bila kita cakap tentang external, ia adalah berkaitan dengan macam mana kita mengkaji, menganalisis faktor-faktor yang berada external, berada di luar organisasi, yang mana faktor ni memberi kesan that will affect our company, dan juga dia memberi kesan dan juga terkesan sebenarnya, memberi kesan dan juga terkesan daripada bukan saja will affect us, not diorang ni juga will affected by our action, our company action. Okay, so apa yang berada di luar, biasanya yang ni lah. Kita ada political, legal, demographic. Demographic ni lebih kepada ni lah, apa ni, keadaan pasaran, keadaan pasaran kita, market kita, alright. Economic, keadaan ekonomi negara seluruh dunia lah sebenarnya. Sekarang ni bukannya kita fikir pasal lokal saja kan. Sekarang ni kita business globally. Kita doing business globally. So economic here not just local economic tapi global punya economic, right? Physical, right? Social, cultural, global dan juga technological. Ni common lah, common punya factors, right? So daripada faktor-faktor ni kita akan tengok in terms of industry punya analisis, industry environment, which is dalam sebuah industri itu kita ada threat daripada new entrants, ancaman daripada pendatang-pendatang baru, bisnes-bisnes baru muncul, okay, power of suppliers, power of buyers, product substitutes, apa ni, produk barang-barang ganti, produk ataupun barang ganti, intensity of rivalry, competition lah. So bila sebut competition ni dia berkaitan dengan our competitor lah, our competitor. Okay. So ini kita punya chapter objective. At the end of the chapter, biasanya you must be able to describe how to conduct external strategic management audit. Kena able to discuss 10 major external force that affect organisation, dan juga untuk develop ni lah 10 kekuatan dan juga 10 kekuatan pula peluang dan juga 10 ancaman. Puasa-puasa ni dia jadi lain lah, nak sebut lain fikir lain sebut lain. Right. Describe key source of external information. Discuss important forecasting tool used in strategic management. Dan seterusnya ni macam biasalah, macam yang kita buat sebelum ni. Last kali kita nak develop EFE matrix, and then ada tambahan sikit untuk external ni sebab ada competitor, so kita nak kena develop juga CPM, competitive profile matrix. So CPM ni kita guna untuk buat comparison our company dengan our competitor. Okay. Discuss the importance of gathering competitive intelligence. Nanti kita akan tengoklah apa itu competitive intelligence dan seterusnya. Alright, so basically external audit ni focus on identifying and evaluating trend. Bila sebut pada external condition, external tu di luar tu dia mesti ada trend. Betul tak?
Mesti ada trend and event. Ada banyak juga event beyond the control of a single form, which is trend and event ni biasanya kita tak boleh control. Di luar kita punya kawalan. Kalau masih dalam kawalan, itu faktor dalaman. Kita tak boleh declare dia sebagai external factor. External factor ni maknanya di luar kawalan kita. Okay, reveals key opportunity and threat. Tujuan utama dia untuk kenal pasti peluang dan juga ancaman yang dihadapi oleh organisasi lah, confronting an organization so that managers can formulate strategies to take advantage of the opportunity and avoid or reduce the impact of threat. Tujuan utama kita, bila kita dah tahu apa opportunities dan apa threat, supaya kita boleh develop action. Develop action ataupun strategi yang mana strategi untuk grab, untuk benefitkan semua peluang-peluang yang ada tu, kita make sure kita boleh grab ni ambil, kita boleh ambil peluang yang ada, dan juga kita kena buat strategi supaya kita boleh sebolehnya kurangkan, kalau boleh hapuskan lagi baguslah. Boleh hapuskan lagi bagus semua ancaman. Okay, alright, dan mungkin kalau kita tak boleh nak kurang ataupun reduce, kita boleh tukar, change daripada ancaman tu, tukar dia jadi peluang. Boleh juga macam tu. Dalam keadaan COVID sekarang ni, ramai yang dah berjaya buat macam tu kan. Sebenarnya benda tu ancaman, tapi daripada ancaman tu ramai yang boleh tukar ancaman tu jadi peluang. Ada sumber pendapatan yang baru dan sebagainya. Macam yang delivery company lah. Sekarang ni dah banyak dah delivery company yang muncul because of the COVID. Betul tak, Pavitra? Betul doktor. Macam-macam nama ada sekarang ni kan. Tapau, lagi apa lagi? Tut. Macam-macam lah. Right? Delivery service. Business baru lah kita kata. So the nature of external audit ni, aims at identifying key variable that offer actionable response. So daripada variable ataupun faktor yang kita kena pasti tu, kita boleh bertindak balas. Kita boleh bertindak balas terhadap faktor-faktor tu lah. So dia bantu kita untuk take action. Action apa yang kita perlu buat. Okay. Firm should be able to respond either offensively or defensively to the factors by formulating strategies. Apa beza offensive dengan defensive? Hillary? Ya, doktor. Awak main bola sepak tak? Ya, main. Main? Ya. Boleh cerita tak pasal offensive dengan defensive? Orang main bola sepak ni mesti pandai kan? Boleh juga main, tapi tidaklah pro sangat, tapi tahu lah dia punya formation lah. Kalau pandai bola ni mesti pandai macam mana explain offensive dengan defensive ni? Ya, kalau defensif ni tim itu dia akan fokus pada defend, jadi dia macam untuk pergi untuk membuat penyerangan itu sikit. Jadi dia orang lebih pada defend, dia orang macam kontrol bola itulah. Apa jadi formation untuk defensif biasanya? Yang guna formation apa? Macam 5-3-2, 5-3-2 atau 5-4-1 gitulah. Dia lebih kepada di bahagian bawah. Okay. Offensive pula? Offensive ni dia lebih kepada penyerangan. Dia macam menggunakan mungkin 3-5-2 ataupun 3-4-3. Okay, thank you Larry. Okay. Right, sama juga macam dalam bisnes. Sama juga. So tindakan kita untuk kita respon dengan sama ada threat ataupun opportunity ni,
kita boleh buat dua bentuk tindakan ni lah, sama ada kita nak bertindak secara ofensif ataupun defensively, macam dalam bola sepak tu lah. Right. So kalau macam ofensif ni maknanya kita bertindak lebih dululah, kita serang dulu sebelum kita diserang. Sebelum kita diancam oleh orang lain, kita serang dia orang dulu, itu ofensif. Ataupun kita bertindak untuk tunggu dulu, tengok apa dulu action, apa ancaman yang ada, apa peluang yang ada. Bila kita rasa perlu bertindak, baru bertindak. Dia lebih kepada pertahanan lah sebenarnya. Okay, sama ada ofensif atau defensif ni pun sebenarnya depends pada kita punya capability lah, capability yang kita ada, pada kita punya strength dan juga weaknesses juga. Dia berkaitan juga dengan strength dengan weaknesses yang kita buat dalam internal audit tu. Right? Okay, so basically ada 5 kategori 5 kategori of external force ni, daripada pestle tu kan. Daripada pestle tu yang ni lah juga samalah. Cumanya mengikut Fred David ni, dia kategorikan kepada 5 kategori utama. Right? Sebenarnya semua ni sama je yang macam pestle tadi. Right? Yang pertama group ataupun kategori yang pertama adalah economic force, faktor-faktor ekonomi. Yang keduanya social, cultural, demographic dan natural environment. Yang ni dia combine social dan juga environment. Kalau pestle tu kan dia tak asing-asing kan. So yang ni dia combine sekali, social, cultural, demographic dan juga environment. Kategori yang ketiga political, governmental dan juga legal. Dia combine political dan legal kat sini. Dan yang keempat adalah technological force, faktor perubahan teknologi, right, kepesatan pembangunan teknologi dan sebagainya. Dan yang kelima adalah competitive force. Competitive ni merujuk kepada kita punya kompetitor lah. Kompetitor kita dia boleh sama ada memberi opportunity dan juga memberi threat. Semua faktor-faktor ni akan memberikan sama ada opportunity ataupun threat kepada organisasi kita lah. Okay. So dia boleh bagi both sebenarnya, macam setiap faktor ni, right, dia bukan saja kalau kita sebut social ni jadi threat kepada kita, tak semestinya. Kadang-kadang dia boleh bagi threat dan juga opportunity dalam masa yang sama. Right, so macam mana kita treat dia, macam mana kita explain ataupun bertindak balas dengan dia tu yang menentukan sama ada faktor tu jadi threat ataupun opportunity. Okay. Right, so ini gambar rajah 72 ni menunjukkan hubungan relationship between key external force dan juga organisation. Macam mana faktor-faktor tadi memberi kesan kepada organisasi lah. Right, yang ni kita tengok yang kat sini adalah economic force, social, cultural, semua faktor-faktor tu lah yang 5 kategori tu. Dan daripada situ pihak-pihak yang akan terlibat adalah competitors, right, supplier, distributor, semua-semua ni lah pihak-pihak yang akan, semua ni adalah stakeholders, betul lah, stakeholders, stakeholders kita lah. Stakeholders maknanya pihak-pihak yang berurusan dengan kita, sama ada yang berada di dalam ataupun di luar sebenarnya. Okay, competitor, supplier, distributor, creditor, customer, employees. Employees ni dalam organisasi. Okay, communities, masyarakat, managers, stakeholders, labor unions, government, semua ni will affected by all these factor. Semua pihak-pihak ni akan terkesan oleh faktor-faktor yang berada di luar ni. 5 kategori ni. Okay. Dan bila mereka ni terkesan, of course lah pihak-pihak ni automatically akan memberi kesan juga kepada organisation lah, sama ada dalam bentuk peluang ataupun ancaman, opportunity ataupun threat. Okay. So benda pertama sebelum kita boleh perform external audit ni, kita perlukan maklumat lah, perlukan maklumat, information. Right. Without information memang kita tak ada tak boleh nak buat pun, tak boleh nak buat analisis, tak boleh nak tahu pun kita ada peluang ataupun ancaman, kita tak tahu. So paling penting kat sini adalah
dapatkan information lah, right? Gather competitive intelligence and information about economic, social, cultural, demographic, environmental, political, governmental, legal dan juga technological trends ni. Okay. Kemudian bila dah ada maklumat, maklumat tadi kita perlu assimilated dia lah, assimilated dan juga evaluate. Right? A final list of the most important key external factors should be communicate. Dah dapat tu kita kena communicate. Maknanya jangan simpan, kita kena hebahkan, kita kena beritahu semua pihak-pihak, especially managers lah. Managers supaya semua aware tentang sebarang perubahan sama ada opportunity ataupun threat. Jadi semuanya boleh bersedia untuk develop a good strategic plan lah untuk apa ni, bertindak balas, untuk respond sama ada dengan opportunity ataupun dengan threat yang ada. Okay. So key external factor mestilah yang pertama important. Bila kita nak highlight dia sebagai external factor yang memberi kesan kepada organisasi tu, antara ciri-ciri dia yang pertamanya mestilah important faktor tu mestilah penting dalam pencapaian long term dan juga annual objective. Long term dan juga short term lah. Annual ni merujuk kepada short term objective. Right? And then mestilah something yang measurable. Sama juga macam you all buat internal factor analysis tu kan. You kena present dia dalam bentuk yang measurable ataupun dalam bentuk kuantitatif lah. Sama ada dalam percentage, numbers macam tu. Mesti measurable, baru boleh nampak dia punya trend. Okay, applicable to all competing firms and hierarchical in the sense that some will pertain to the overall company and others will be more narrowly focused on functional or divisional areas. Some factors tu mungkin dia boleh affected keseluruhan organisasi secara general, maksud dia kat sini. Dan some factors mungkin dia affect fungsi-fungsi tertentu saja dalam organisasi, fungsi-fungsi tertentu. Contohnya kalau in terms of technological, kalau automation, contoh automation. So dia mungkin akan lebih banyak effect dekat bahagian production saja. Production. Mungkin dekat bahagian lain tak banyak sangat kesan dia. Right? Itu contoh. Right. Kalau dalam internet analysis dulu, ingat lagi tak teori yang kita guna yang memberi penekanan bahawa internet analysis tu sangat penting. Ingat lagi tak teori apa? Teori apa? Sebab tengok movie, yelah. Semuanya berkaitan, Marina. Right. Okay. Ingat lagi tak teori apa yang kita guna untuk underpin internet analysis? Underpinning teori apa? Aku nak buka balik. Distinctive competency. Tak. Teori yang mengatakan no. Quarter 5 force bukan. Teori yang mengatakan internal analysis tu penting berbanding dengan external analysis. Tak ingat lah. Baru belajar minggu lepas. Yes. Betul Kasin. RBV. Tepuk tangan sikit kat Kasin. Alright. RBV teori. RBV kita guna untuk highlight bahawa internet analysis tu penting dan kita kena buat. Wajib buat internet analysis dalam penyediaan strategic plan. Okay. Kalau untuk external analysis ni pula, sekarang ni kita berada di topik external analysis kan. Kalau external analysis pula, kita pakai teori IO view nama dia. IO view ataupun industrial organization view. IO tu untuk industrial organization. Alright.
So industrial organization ni, IO view theory ni, yang ni adalah teori juga, approach ataupun teori that advocates that external industry, external faktor-faktor yang berada di luar organisasi ni, external factors ni are more important than internal factors in a firm for achieving competitive advantage. Kalau yang RBV dia kata internal lebih penting. Kalau IO dia kata external lebih penting. So at last dua-dua kita kena buat lah, sebab sebenarnya sama-sama penting. Dalaman pun penting, luaran pun penting. Okay. So that's why lah kita kena buat dua-dua, internal dan juga external analysis. Okay, so barulah kita boleh bentuk strategic plan yang baik. Okay. Alright, so firm performance mengikut IO view ni lah. Kalau mengikut teori IO view ni, firm performance is based more on industry properties. Dia kata dia bergantung lebih bergantung kepada ciri-ciri ataupun apa yang ada dalam industri berbanding dengan dalam organisasi itu sendiri. So dia kata apa yang ada dalam industri itu, contohnya kat sini economies of scale. Economies of scale ni apa? What is economies of scale? Class. Dah belajar kan? Ekonomi pun dah ambil. Apa yang rendah? Boleh produce dalam kuantiti yang banyak dengan kos yang rendah. Betul. Tepuk tangan lagi untuk Kasim. Okay. Economies of scale, keadaan di mana kalau you all ada belajar dulu kan kelok total cost tu. Kelok economies of scale ni, kalau you belajar ekonomi, dia punya kelok dia tu, kelok dalam bahasa Inggeris panggil apa? Curve kan? Kelok dia tu berbentuk U kan? Betul tak? Ingat lagi tak? You belajar prinsip ekonomi kan? Kelas. Dia bentuk U. So permulaan U yang kita nak buat tu dia menurun dulu kan? So U tu dia ada dua paksi lah. Dua paksi, satu quantity, satu lagi cost kan? Yang paksi Y dia cost, paksi X dia quantity. Kalau saya tak salah lah. Lama dah ni belajar ekonomi. Okay. So kelok dia bentuk U. So di permulaannya dia kelok dia menurun kan. Yang menurun, keadaan yang menurun tu lah yang kita panggil di mana economies of scale tu berlaku. So economies of scale tu berlaku apabila kelok kita half U yang first tu. Di mana semakin Q bertambah, semakin kuantiti kita bertambah, kos kita berkurangan. Itu yang kita katakan sebagai economies of scale. Di mana Q meningkat tapi kos kita makin berkurang. Kos kita berkurang, itu kita kata keadaan ekonomi, skala ekonomi. Sampai satu tahap U kita tu titik yang paling bawah tu, yang tu kita panggil dia sebagai titik optimum. Betul tak? Titik optimum di mana pengeluaran yang mana kos dia paling rendah. Kan? And then kalau kita kalau kita tambah lagi kuantiti selepas titik minimum, titik optimum tu, kalau kita tambah lagi, U kita dah jadi fasa kedua, iaitu makin menaik. Betul tak? So yang makin menaik tu, yang tu skala dia dah lain. Itu dah jadi diseconomies of scale. Boleh faham tak? U kan, yang makin menurun tu, yang economies of scale. Bila sampai tahap titik optimum dekat bawah tu, U nak bentuk U dia kena naik pula kan. So yang kelok menaik tu, yang tu dah tak economies of scale. Yang tu diseconomies of scale. Faham Alright. So dalam industri, kalau dalam industri kita boleh beroperasi pada tahap economies of scale, itu adalah satu keadaan yang baik lah. Itu yang semua orang nak cari industri yang macam tu.
Which is macam mana boleh capai ekonomi soft skill ni? Salah satunya, dia ada banyak sebab. Salah satunya kenapa? Antara sebab kita boleh achieve ekonomi soft skill ni apa dia? Kasin. Sin? Boleh type. Kalau tak boleh cakap, boleh type. Yang lain? Boleh bantu Kasin? Yang kenapa jadi ekonomi skill tu dah faham kan? Kasin kita dah faham. Kenapa boleh jadi macam tu? Kenapa bila kita tambah pengeluaran, kos kita makin berkurang? Bukankah kalau tambah pengeluaran, kos pun akan naik juga? Kenapa boleh jadi kurang? What are the reason? Pavitra? Kasin kata sebab kita boleh produce in bulk. Betul? Okay, so kita produce in bulk. So bila kita procure kita punya dapatkan kita punya material tu, bila kita beli material untuk buat production tu pun kita perlu beli dalam jumlah yang besar jugalah sebab kita nak hasilkan dalam kuantiti yang besar kan. So bila kita beli material pada kuantiti yang tinggi, biasanya kita akan dapat kuantiti discount. Yang ni you all dah belajar dalam production and operation management kan. Kita akan dapat kuantiti discount, di mana bila kita order pada kuantiti yang tinggi, kita akan dapat discount, so cost per unit akan jadi rendah. Itu salah satu punca kenapa berlakunya ekonomi soft skill ni. Okay? Jadi kosnya rendah. Okay? Right. Yang keduanya, barriers to market entry. Alright, sama ada organisasi tu dia punya senang tak new entrants nak masuk. Kalau kata nak masuk tu kena pastikan you boleh jual pada harga yang murah, you kena buat operasi pada kos yang rendah. Jadi agak sukarlah untuk new entrant sebab syarikat-syarikat baru ni di masa dia mulakan bisnes, biasanya kos dia agak tinggi, dia punya setup kos dia tinggi, betul tak? So bila setup cost dia tinggi, dia agak sukar sikit nak compete in terms of price yang dia boleh tawarkan. Okay, so itu menyebabkan barriers to entry tu jadi tinggi. So kita kena tengoklah. So competition di antara organisasi yang ada dalam industri tu yang menyebabkan keadaan barriers to entry ni tinggi ataupun rendah. Alright, product differentiation, bila kita bersaing, kita nak build something yang unique, so kita kena hasilkan something yang different lah. Kena ada ciri-ciri product differentiation. Right, the economy, yang ni merujuk kepada tahap ekonomi dalam negara lah. Ini sama ada kita mudah untuk dapatkan capital ataupun tidak, semua ni inilah tahap ekonomi ya. Right, standard of living, apa semua tu lah. Right, level of competitiveness, right, sejauh mana persaingan tu tinggi ataupun rendah di antara kompetitor yang ada. Okay. Alright, ini some of the key economic variables. Bila kita sebut economic force, so semuanya berkaitan dengan benda-benda ni lah. Economic force so berkaitan dengan availability of credit, shift to service economy ni, ini US lah. Sebab buku ni dibuat di US, so dia sebut pasal US kan. Okay. So ianya berkaitan dengan availability of credit, senang ke tak untuk dapatkan pinjaman, modal, permulaan dan sebagainya. Level of disposable income, propensity of people to spend, ini living standard jugalah ni. Tahap taraf hidup sesuatu masyarakat kat sebuah negara. Okay. Interest rate, inflation rate, money market rates, right? All this lah, stock market trend dan sebagainya. Import, export, semuanya berkaitan dengan economic force. Okay, so you kena buat analisis jugalah tentang all this
dia ada kaitan, sebenarnya ekonomi ni ada kaitan juga dengan polisi daripada government jugalah. Okay. Okay, so ini contoh advantage and disadvantage of a weak dollar lah. Kalau kata nilai ringgit, ini nilai dolar kan, nilai ringgit ataupun nilai dolar tu kurang, apa kesan dia? Apa advantage dia, apa disadvantage dia? Ini contohlah macam mana keadaan ekonomi tu boleh memberi kesan kepada organisasi. Saya rasa you all semua ni dah bijak pandai, dah belajar ekonomi kan? Alright, so kalau nilai ringgit jatuh apa jadi? Anyone? Kasin? Tak boleh cakap, boleh type. Import meningkat. Import. Kalau nilai ringgit Malaysia yang jatuh, kita nak import ke? Mahal lah jadinya. Kasim, betul tak Kasim? Okay, Henry kata inflasi. Betul, inflasi sebab wang tu nilai dia semakin kecil. Macam sekarang ni kan, kuasa beli menurun. Betul, kuasa beli menurun. Macam kita bawa duit RM50 pergi pasar raya. Kalau dulu boleh penuhkan troli. Sekarang ni 2 barang dah habis RM50. Betul tak? Pelabur lari. Pelabur kadang-kadang suka kalau mata wang sesebuah negara tu jatuh. Sebab duit dia pun jadi besar kan. Barang import jadi mahal. Barang import jadi mahal. Okay, itu betul. So ini you all boleh baca sendirilah. Dalam kelas ekonomi saya rasa lagi detail lah explanation tentang keadaan ekonomi ni. Kalau nilai ringgit jatuh, apa jadi, boleh baca juga dalam buku ni. Right? Berapa dah sekarang? 3.30. Alright, so kita ambil kelas awal sikit boleh Boleh Doktor. Boleh Saya minta you baca lah, you baca, tolong baca supaya nanti lagi syok kita discuss kan tentang external factors ni. Tak ada apa, dia relax-relax je dia punya topik ni. Nanti yang penting you faham dan you boleh buat you punya assignment tu nanti. You boleh buat macam mana you nak kata dia sebagai opportunity, macam mana you nak kata dia sebagai threat, ancaman. Okay? So tolong baca, tolong faham. Macam biasa dalam kelas nanti saya akan suka tanya you all lah. Right, so kita stop dulu lecture kita hari ni. Kita, okay, lupa nak beritahu. So since kita dah habis chapter 1 dan 2, so kita kena buat quiz. So bila nak buat quiz kelas? Rabu ni boleh? Lepas raya. Quiz bentuk apa? Quiz simple je, Google Form. Apa ni? Selalunya multiple choice lah. Rabu ni boleh So kita tak payah buat kelas hari Rabu. You all jawab quiz during class hour lah. Boleh? Doktor, cover chapter 1, 2 dengan 3 tu. So, 3 tak lagi. Kita tak habis bincang lagi. 1 dan 2 saja. Okey, boleh doktor. Boleh Alright. So hari Rabu there is no class. For Rabu ada time limit. Adalah, mestilah ada. Takkan saya nak buka Berapa soalan hari. Doktor? Berapa soalan tak decide lagi. Soalan pun tak siap lagi sebenarnya. Alright. Esok pun saya nak buat soalan. Biasanya sikit je. You boleh jawab dalam masa setengah jam. Biasanya quiz dalam masa setengah jam je. Tak lebih setengah jam. Soalan dalam 20 ke 25 soalan macam tu. Boleh Lagi soalan senang.
Biasalah, quiz yang pertama ni biasa senang-senang je, don't worry lah. As long as you baca dan you faham, you fokus dalam kelas, you boleh jawab. Okay? Alright, so that's all for today. Jangan lupa kita ada quiz hari Rabu. Apa-apa kalau ada perubahan ke apa ke, soalan tak sempat siap ke apa ke, saya akan mention dalam group. Okay? So, thank you so much. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Assalamualaikum. Tak sempat scan. Thank you, Okay. Doktor. Yang belum scan, tolong scan dulu nah. Saya share sekali.